Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam tajuk masdar part 2, yang mana dalam tajuk masdar ini kita selalu dengar pelajar mengeluh, "Ustaz, apa makna fi'il tu? Fa'ala, af'ala, ifta'ala, istaf'ala, apa maksud setiap perubahan-perubahan tu, penambahan-penambahan huruf tu?" Tu sebenarnya setiap penambahan ada efek dia pada makna dia. Dia melibatkan masdar, tapi masdar ni adalah berkait dengan fi'il. So daripada fi'il itulah jadi masdar. Masdarnya ifta'ala, ifti'alan. So kena tahu apa yang penting kita nak guna wazan-wazan tadi tu dalam insya' ke, dalam apa-apa jawapan kita, atau dalam isti'ab ke, maka sekurang-kurangnya kita kena tahu makna dia. Okey, jom kita tengok apa makna dia dari buku cerita Nahu. Okey, dalam buku cerita Nahu, dalam tajuk di bawah tajuk hal, kita sebenarnya di bawah tajuk hal sebenarnya dinyatakan berkaitan dengan masdar. Dalam buku cerita Nahu, besarkan ini sikit, kita tengok dalam af'ala, if'alan, akrama, ikraman, fa'ala, mufa'alatan. So dia ada maksud-maksud tersendiri. Okey, mari kita tengok. Sebenarnya af'ala saja ada banyak maksud. Dari fa'ala jadi af'ala, tambah alif, tambah hamzah di awal tu, jadi ada banyak maksud. Cuma hari ini kita akan bagi tahu maksud-maksud yang utama sahaja, yang biasa guna dan banyak terlibat dengan dalam SPM, STAM di Malaysia lah. Kadang-kadang kalimah-kalimah tertentu kita di Malaysia ni tak berapa guna. Okey, so kita rujuk pada yang famous-famous saja. Contoh makna-maknanya bagi af'ala. Asalnya fa'ala. Bila tak af'ala, dia menjadi maksud ta'addi, li ta'addiyah. Ta'addiyah. Jadi ta'addi supaya jadi muta'addi lah. Ta'addiyah mana jadi mutaaddi. Contohnya kharaja. Kharaja keluar. Kalau letak akhraja mengeluarkan. Kharaja sebenarnya fi'il lazim kan? Fi'il yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Tetapi kalau akhraja mengeluarkan perlu pada maf'ulun bih. Untuk ayat kita buat kharaja Muhammadun minal fasli. Muhammad keluar dari kelas. So memang tak perlu maf'ulun bih. Tapi kalau akhraja Muhammadun al-kitaba. Muhammad mengeluarkan buku. Minad darji, dari laci. So dia jadi mutaaddi. Itu makna at-ta'addiyah. Okey. Untuk ni dia ada satu lagi maksud lain, iaitu lis-sayrurah. Selain pada ta'addi, dia ada maksud lis-sayrurah. Sayruratu syai' dha syai'in. Maksud dia ada berapa makna dia? Satu, awal, thani, thalis, rabi', ada berapa? Sadis sampai sabi', tasi', ashir. 10 maksud untuk akhraja, tapi itu tidak penting untuk kita lagi. Okey, so kita hanya cerita yang senang-senang je, yang biasa-biasa kita guna. Okey, sayrurah maknanya dia menjadi ada. Contohnya al-banar rajul, atmara, aflasa. Atmara dia jadi ada tamar, aflasa jadi ada duit. Aflasa al-fulus, mana jadi aflasa. Ana aflastu, aku menjadi ada duit. Jadi ada duit. Merujuk pada tu. Itu salah satu lagi penggunaan penambahan hamzah di awal tadi. Okey, kita pergi kepada buku cerita Nahu. Fa'ala. Fa'ala, dia apa maksud dia dalam fa'ala ni? Maksud dia untuk tasyaruk bainal itsnain. Tasyaruk fa'akthar. Bainal itsnain fa'akthar. Maknanya musyarakah, melibatkan ada pihak lain, pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Contoh yang diberikan, kita kata dalam buku cerita Nahu kita ada jahada. Kalau jahada maknanya bersungguh-sungguh, kita seorang je bersungguh-sungguh, jahada. Tapi kalau jahada, kita bersungguh-sungguh melawan sesuatu. Contohnya mujahadah melawan nafsu, mujahadah berperang dengan orang tu, mujahadah berjihad, perang dengan orang pihak kedua dan ketiga. So maknanya tasyaruk. Dia bukan seorang, dia ada ramai, ada pihak lawan ataupun ada pihak lain yang sekali dengan dia. Itu kita guna fa'ala. Contoh lain mungkin kita boleh tengok dalam tasyaruk ini, qatala. Qatala bunuh, kan, bunuh orang tu qatala. Tapi qatala saling bunuh, membunuh, maknanya berperang. Sebab itu nama makna muqatalah, berperang maksud dia. Ataupun dia ada masdar lain bagi kalimah tu, iaitu al-qital, al-jihad. Contoh mujahadah dengan jihad tadi tu pun sama. Contoh lain, mari kita pergi tengok buku cerita Nahu sekali lagi. Fa'ala, mufa'ala, jahada, mujahadah. Yang ni fa'ala, mufa'ala, dia punya masdar lain, iaitu fi'alan. Jadi jahada, mujahadah ataupun slash jihadan. Qatala, muqatalah atau qitalan. So ada dua masdar bagi fa'ala tadi tu. Dua-dua betul. Bila nak guna, pilihlah sendiri, secukup rasa, sesedap hati. Kemudian
Fa'ala yang ketiga. Fa'ala makna dia fa'ala taf'ilan kabbara takbiran. Jadi dia sebenarnya untuk fa'ala ni kita pergi kepada maknanya. Pertama sekalinya untuk litakthir fil fi'il. Mana kita buat tu banyak. Kalau kabbara takbir, kabbara membesarkan, takbir membesarkan banyak-banyak. Gitu. Kalau kita kata ghallaqa, ghallaqa maknanya takthir. Contoh, wa ghallaqatil abwab. Ni kisah Zulaikha. Dia tutup pintu untuk menggoda Nabi Yusuf. Dia tutup pintu-pintu yang ada. Al-abwab, istana kan? Istana raja tu. Maka rumah besar, pintu banyak. Jadi dia tutup pintu-pintu. Tu dia panggil ghallaqa. Dia tak kata aghlaqa di sini, dia kata ghallaqa, menunjukkan pintu tu banyak. Tu guna ghallaqa fa'ala tadi. Seterusnya kita tengok dalam buku cerita nahwu lagi. Ifta'ala. Ifta'ala ini memberi maksud al-ittikhaz. Al-ittikhaz. Satu makna mengambil. Yang kedua, kalau mengambil ni contohnya ikhtatama. Ikhtatama Zaidun. Maknanya Zaid mengambil cincin, maknanya pakai cincin. Zaid pakai cincin, ikhtatama. Khataman maknanya cincin. Ikhtatama, Zaid pakai cincin. Tu al-ittikhaz. Tu salah satu daripada makna dia. Makna ifta'ala yang lain ialah al-ijtihad wa talab. Maknanya bersungguh-sungguh dan meminta. Mana buat tu bersungguh-sungguh. Contoh kita kata perkataan lain, iktasaba. Ni. Iktasaba, iktataba. Okey. Kasaba berusaha, iktasaba berusaha bersungguh-sungguh dan meminta, mencari, menuntut. So ai ijtihada wa talabul kasbi wal kitabah. Kalau iktataba menulis bersungguh-sungguh. Begitu iktataba. Okey. So itulah makna ifta'ala. Kemudian kita tengok dalam buku cerita nahwu lagi. Dalam buku cerita nahwu dia kata infa'ala. Contoh inkasara. Infa'ala ni makna dia adalah lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah maknanya benda tu berlaku secara sendiri atau imbuhan ter. Contoh kita kata inqata'a. Qata'a inqata'a, terputus. Qata'a memotong, inqata'a terpotong. Tangannya terpotong oleh gergaji besi. Inqata'a. Tu. Inqata'at yadahu, terpotong tangannya. Ataupun inkasara, terpecah. Inkasarat az-zujajatu, terpecah botol itu, kaca itu. So inkasara. Okey, so itu makna lil mutawa'ah. Okey. So itulah infa'ala, infi'alan, inqata'a, masdar dia adalah inqita'an, inkasara, inkisaran. Okey. Seterusnya makna berikutnya untuk kalimah tafa'ala. Tafa'ala tafa'ulan, tala'aba tala'uban. Okay, apa maksud bila tambah ta dengan alif ni pula? Ta sebelum fa, selepas fa tambah alif. Seperti la'iba, tala'aba. Jadi macam mana maksud dia? Okey, jom kita tengok. Tafa'ala, dia memberi maksud at-tazahur bil fi'il duna haqiqatihi. Maknanya menzahirkan fi'il, satu fi'il tu, satu perbuatan, tapi sebenarnya tidak begitu pun dia. La'iba main, bermain. Tala'aba bermain-main. Dia tak main sungguh-sungguh pun, main pura-pura. So maknanya pura-pura lah, senang fahamnya. Pura-pura. Tambah ta dengan alif sebelum tu jadi pura-pura. Pura-pura main, pura-pura menangis. Tabaka jadi tabaka, pura-pura menangis. Nawama, tanawama, pura-pura tidur. Tu. So pura-pura makna dia. Pura-pura. Tazahur bil fi'il duna haqiqatihi. Seperti tanawama, nawama, tanawama, pura-pura tidur. Okey, tu contoh berikutnya. Kita tak boleh lama-lama sangat. Seterusnya kita tengok kalimah if'alla. Okey, if'alla ini banyak merujuk kepada warna dan juga keaiban. So biasanya dia maksud semakin lah, senang kita faham. Menjadi atau semakin. Dalam buku tadi kita buat ihmarra. Makna ihmarra wajhuhu, menjadi merah muka dia. Asalnya muka dia hitam, tapi sebab marah dia jadi merah. Jadi ihmarra wajhuhu, menjadi merah. Okey, so guna if'alla. Okey, semakin merah. Ihmarra, menjadi merah atau semakin menjadi merah. Begitu juga kalau kita kata muka dia menjadi hitam, iswadda. Muka dia menjadi putih, ibyadda. Iswadda, ibyadda, ihmarra. Muka jadi kuning, isfarra. Macam tu. Tu maksudnya. Tu kalau muka lah. Kalau benda lain, warna lain pula lah. Okey. Seterusnya, kita tengok pada tafa'ala pula. Tafa'ala ni apa maksud dia? Tafa'ala juga memberi maksud mutawa'ah juga.
Tadi macam kita sebut tadi, seperti nabbaha, fatanabbaha, kassara, takassara, kassartuhu, aku memecahkannya, fatakassara, maka dia pecah. Dia nak sama dengan infa'ala tadi. Okey, kita segi masuk. Itu salah satu daripada maksud dia. Maksud yang lain dia ialah al-ittikhaz, mengambil. Contohnya kita guna ayat tawassada. Al-wisadah bantal. Al-wisadah bantal kan? Wisadah ni bantal. Jadi kalau kita kata tawassada, mengambil ittakhazahu wisadah, mengambil tawassada thawbahu. Dia ambil baju buat jadi bantal. Membantalkan bajunya. Maknanya ittakhazahu, mengambil baju itu sebagai bantal. Itulah tawassada. So bahasa Arab ni dia sangat kaya sebenarnya. Dia sangat kaya. Sebab itu dengan hanya dia tukar-tukar gitu pun dah dapat perkataan baru. Kalau kita bahasa Melayu kita kena tukar kan. Kalau kita kata, nak kata macam mana kalau bahasa kita nak kata mengambil baju sebagai bantal. Kita kata apa? Beralaskan baju. Kan? Mengambil baju sebagai alas tidur. Panjang. Mereka hanya guna satu ayat je, satu kalimah je, tawassada. Daripada wisadah bantal jadi tawassada. Itulah kecanggihan bahasa Arab. Okey. Jadi nak belajar tu memanglah akan rasa susahlah sikit. Okey, dan last kali kita pergi kepada istaf'ala. Istaf'ala istif'alan, istaghfara istighfaran. Dia merujuk kepada, bila tambah alif sin ta di awal ni, maka dia merujuk kepada at-talab, minta. Ghafara, ampun maksud dia. Istaghfara, memohon ampun. Contoh lain ada tak? Contoh lain kita tengok at-talab. Okey, contohnya istighfar dia bagi. Ni makna-makna lain lah. Tapi untuk SPM ni dia hanyalah makna untuk makna untuk talab saja. Itu senang fahamnya, begitulah. Kalau nak cerita banyak memang tak sempat, bukan untuk dihafal lah untuk SPM. Okey, jadi contoh lain bagi istaf'ala, istakhdama, khadam asalnya khadama, ataupun istamala asalnya amila bekerja, istamala minta bekerja, gunalah maksudnya minta benda tu bekerja. Sama juga dengan khadam ni dia buat apa yang disuruh kan. Istakhdama menggunakannya, memperkhadamkan dia. Contohnya istakhdamtu al-mistarah, aku menggunakan pembaris. Jadi pembaris tu khadam kita lah tu. Istakhdama, itu makna menjadikan pembaris tu khadam, meminta khidmat, meminta khidmat daripada pembaris tu untuk kegunaan kita. Itu maksudnya. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan makna-makna masdar. Maka dengan makna-makna ni apa kita boleh guna? Kita boleh guna dalam karangan kita. Kita boleh cipta ayat sendiri. Dalam contohnya perkataan kita tak banyak hafal kalimah, tapi kita boleh gunakan tambahan alif, tambahan sin, tambahan alif sin ta, tambahan ta saja, tambahan alif nun. Semua ni kita boleh adjust sendiri dalam karangan. Itulah kegunaan kita belajar sorof pada kali ini untuk dalam exam nanti. Selamat maju jaya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Anak itik jalan sorang, subscribe lah sekarang.